Jadi macam mana emas pula? Ada orang kata emas ni bagus lah. Sebabnya harga dia stabil. Dia ada intrinsic value. Okay. Memang emas ni kelebihan dia over time dia akan nilai dia akan bertambah. Dia relatively stabil. Akan tetapi untuk pelaburan, problem yang paling besar saya rasa untuk emas ni adalah simpanan. Yelah, kalau kita simpan 1-2 dinar mungkin okey simpan dekat rumah. 1 dinar berapa je? Dalam sekitar 800 ke 900. Saya pun tak follow lama dah emas ni. Jadi mungkin harga sekarang tu lari sikit lah. Ke 1000 dah sekarang. Saya tak pasti. Dah kena check. Problem utama dia adalah simpanan. Tapi kalau 100 dinar ataupun 200 dinar yang mana kita nak jadikan emas ni sebagai simpanan, kita akan ada problem lah untuk simpanan. Adakah kita akan simpan kat rumah? Apa akan jadi kalau emas kita tu hilang ataupun dicuri orang? Dan itu adalah satu kerugian yang besar lah. Kalau 100 dinar tu berapa banyak tu? 200 dinar berapa banyak? Dan loss secara total dalam satu masa yang sama adalah sangat-sangat. Adalah satu benda yang perlu kita fikir-fikirkan sebelum kita nak dump duit kita nak letakkan duit kita dalam bentuk pelaburan tersebut. Mungkin ada orang akan kata, why not simpan dekat bank ataupun dekat mana-mana lah, safe deposits. Safe deposits ni come with a cost. Dia bukan percuma. Dia ada cost di sebalik nak simpan dekat bank tu. Dan inilah yang menyebabkan emas ni tidak menjadi di waktu ekonomi tengah stabil, dia tidak menjadi tempat simpanan, tempat pelaburan yang baiklah. Dan kita kena tahu yang mana emas ni adalah heaven untuk orang lari daripada ketidaktentuan pasaran. Waktu ekonomi jatuh, bursa saham teruk, orang takut untuk masuk bursa. Orang takut untuk get involved with stock investment. Sebabnya orang takut dia akan jadi lagi teruk lah saham tu. Jadi apa yang dia buat, orang kaya ni dia keluarkan duit dia daripada BSTN ataupun mana-mana saham lah daripada dunia ni, Dow Jones ke, okay. Kalau dekat US, Hang Seng dekat Hong Kong, dia akan keluarkan duit dia akan dump duit dia dekat emas. Dan disebabkan tu, kalau kita tengok pattern, emas ni dia akan naik dengan mendadak apabila ekonomi tengah berudum. Dan apabila ekonomi dah stabil, harga dia akan relatively lebih kurang sama saja. Dia tak naik sangat. Okay? Jadi kalau anda yang menyimpan just before economic recession tu, anda beli emas banyak-banyak just before economic recession, just before COVID, itu akan untung besar lah. Akan tapi jangan expect keuntungan besar tu akan repeated, goes on and on tanpa ada had. Dia once dah ekonomi dah stabil, harga emas tu akan jatuh sedikit ataupun dia akan relatively stable lah. Dia tak untung sangat lah. Jadi anda kena fikirlah pula kos untuk simpan tu adakah berbaloi dengan appreciation, dengan kenaikan harga emas. Okay. So apa lagi bentuk pelaburan yang ada? Cash. Cash pun sebenarnya adalah pelaburan. Bukan ada orang kata cash pun pelaburan ke? Cash bukannya boleh appreciate, bukannya boleh bertambah as the time goes on. Nilai dia berkurang, in fact disebabkan oleh inflasi, lebih kurang 2-3% ke 4% setahun. No, cash pun sebenarnya adalah salah satu bentuk pelaburan. Disebabkan tu orang kaya pun dia akan pastikan dalam pada dia melabur dalam dalam saham, dalam emas, dalam property, dia ada make sure dia ada simpan cash juga. Sebabnya cash is king. Especially waktu ekonomi merudum. Waktu orang terdesak nak pakai duit, waktu orang mungkin ada orang akan let go dia punya property dalam harga yang agak baik, harga yang bargain. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang ada cash lah. Sebabnya bila you ada cash, you boleh demand lah. Contohnya kalau dia nak duit cepat kan, jadi mungkin dia disebabkan kita ada cash, kita ada 200,000, 300,000, mungkin harga yang dia nak jual sekitar 230,000, tapi kalau nak dapatkan harga yang dia nak tu, dia kena tunggu dapat kelulusan bank loan dan sebagainya daripada respective buyers. Jadi mungkin benda tu menyebabkan dia tak nak lah. Jadi dia sanggup rugi 30,000 disebabkan kita boleh beli cash suatu property tu pada harga 200,000. Jadi berapa banyak untung kita? 30,000 ataupun 40,000. Jadi cash is also a form of investment. Dan kita senang untuk ambil. Okay?
So cash is also a form of investment. Jadi apa kesimpulan dia daripada apa yang saya share semua ni? Kesimpulannya, tidak ada satu bentuk pelaburan pun yang sempurna, yang perfect, yang tak ada cacat celah. Semua ada kekurangan dan kebaikan, dan kelebihan-kelebihan ni adalah bergantung kepada keadaan semasa. Ada satu ketika property yang terbaik, ada satu ketika cash yang paling baik, ada setengah masa tu emas yang paling baik. Jadi kalau kita tahu pattern dan masa yang jadi dengan sebab tu kita kena ada ilmu macam mana kita nak pastikan kita buat pelaburan yang tepat pada masa yang tepat, dan disebabkan itu kita boleh maksimumkan keuntungan kita lah untuk pelaburan tersebut. Okay? Dan kita kena diversify, kita kena pelbagaikan bentuk pelaburan kita. Kita tak boleh concentrate pelaburan kita tu dalam satu bentuk pelaburan saja. Do not put all the eggs in one basket. Sebab ni kalau basket tu jatuh, semua telur kita akan pecah. Jadi kita kena elakkan. Jadi kalaupun kita rugi, contohnya sesuatu investment kita rugi dalam keadaan COVID ni, property kita rugi sekarang, cash flow tak ada, orang tak sewa Airbnb kita, contoh, kita masih ada lagi benda-benda lain yang boleh kita dapatkan keuntungan daripada pelaburan tersebut, contohnya saham sekarang. Okay, jadi all in all, jangan dengan letak kita punya pelaburan ni dalam satu tempat lah, kita kena pelbagaikan. Untuk saham pun pelbagaikan. Kalau Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk detail berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan setiap pelaburan ni mungkin saya akan share dalam video akan datang lah. Ini just overview sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.